yang boleh menguruskan badan, dia kata pemirsa. Hidup-hidup makan pemirsa. Bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan sehat dan terberkati setiap harinya. Amin. Baiklah pemirsa, dekat Malaysia nih banyak sangat makanan-makanan yang sangat sedap dan juga murah. Tak kalah juga dekat Indonesia, kampung halaman saya, dekat sana pun banyak makanan-makanan yang sedap. Ikut lidah masing-masing lah ya pemirsa. Tapi dekat sini, dekat video ni, saya nak share ada satu video di mana ada beberapa makanan yang sangat ekstrim yang dikonsumsi orang. Saya tak tahulah makanan ni memang patut dimakan ke, atau di sebalik makanan ni mempunyai vitamin-vitamin yang baik untuk tubuh orang tersebut. Sehingga walaupun macam tak logik je ya, macam di luar pemikiran saya, makanan ni boleh dimakan oleh orang-orang tersebut pemirsa, ya kan, walaupun tak semua orang suka, tapi ada juga makanan ini yang disukai oleh orang Malaysia. Saya nak kongsi satu video di mana ada beberapa makanan yang sangat ekstrim yang dikonsumsi di beberapa negara, dan mungkin saja di salah satu makanan ini ada pemirsa pernah makan, ataupun pemirsa pernah teringin nak mengkonsumsi makanan ini. Makanan apa? Mari kita saksikan. Saya akan kongsi bersama pemirsa. 1, 2, 3, check it out. 10 makanan paling jijik dalam 10 makanan. Sebelum tu jangan lupa subscribe Fak Tau Tau, dan jangan lupa tekan loceng. Jangan lupa subscribe. 10. Kasu marzu. Seperti yang semua sedia maklum, keju dan Itali memang tak dapat dipisahkan. Tetapi tahukah korang, di negara Itali terdapat satu keju yang boleh mendatangkan kematian apabila dimakan. Dikenali sebagai keju yang paling berbahaya di dalam dunia oleh Guinness Book of World Records. Kasu marzu atau keju busuk berulat ini merupakan makanan tradisional orang Sardinia, Itali. Keju ini dihasilkan dengan Kenapa bergaram ada selama ulatnya beberapa minggu di luar sehingga lalat datang bertelur dan menjadi lava. Keju yang mempunyai bau yang busuk ini akan dihidangkan bersama lava yang masih hidup. Kehadiran lava ini dikatakan memberi rasa lebih enak jika dimakan bersama. 9. Bebola mata ikan tuna. Jangan pelik jika korang berada di restoran atau gerai di tepi jalan di Jepun. Besar kemungkinan korang akan ternampak bebola mata ikan tuna ini dijual dengan harga yang murah, iaitu sekitar 200 yen atau RM7.86. Bebola mata ikan tuna ini selalunya akan dimakan secara mentah ataupun direbus. Bebola ini juga dikatakan pemirsa, tekstur seperti sumi-sumi dan akan memberikan stamina kepada sesiapa yang memakannya. Terima kasihlah. Fak Tau lebih rela makan makanan lain kalau semata-mata nasi lemak pun ada stamina juga pemirsa. 8. Sup telur semut. Ya, apa pula? Setiap negara pasti mempunyai resepi supnya yang sendiri, kan? Selalunya sup-sup ini mempunyai bahan utama yang terdiri daripada daging, ayam, ikan, udang, sayuran ataupun telur semut. Ia merupakan menu yang kejap. Reverse jap. Pemirsa, rasanya telur semut bukannya bahan yang biasa-biasa kan? Lain pula ceritanya di Laos, di mana mereka mempunyai sup yang diperbuat daripada telur semut.
Gaeng Gai Mot Daeng atau sup telur semut ini merupakan hidangan tradisional oleh warga Laos sejak beribu tahun. Selain itu, anak-anak dan lava semut juga macam ni, dicampur pemirsa. di dalam sup ini untuk menaikkan aroma dan kelazatannya. Sup ini dikatakan mempunyai rasa yang sama dengan sup udang. Fak tahu rasalah kan? Kalau nak rasa udang, baik makan sup udang je kan? Betul lah. Ada udang, buat apa kau nak buat semut dekat dalam sup? Aduh, semut. Orang di mana-mana tak nak ada semut dekat makanan. Ini pula dia masuk campur dalam sup. Halah. Okey, kita lanjut lagi pemirsa, makanan apa je lagi ya? Sabar burung naga. Okey. 7. Arak ular. Bukan Panas hanya pula, sekadar pemirsa. nama. Minuman ini memang betul-betul mempunyai ular di dalamnya. Shiju atau arak ular ini ialah sejenis minuman beralkohol yang dihasilkan dengan merendam seluruh ular dalam arak beras ataupun bijian. Minuman ini amat Naik terkenal bulu di saya, China pemirsa. sewaktu dinasti Johor Barat lagi. Selalunya hanya ular-ular yang berbisa akan dipilih untuk diletakkan di dalam arak. Nak peksan untuk sekejap boleh tak? parti. Bisa atau racun ular yang direndam pula dipercayai tidak lagi berbahaya kerana kandungan etanol yang terdapat di dalam arak tersebut. Minuman arak ular ini didakwa boleh menyihatkan badan dan melancarkan peredaran darah. Hai, macam manalah diorang boleh terfikir nak rendam ular Minum ni? air suam pun dah lancar peredaran darah pemirsa. Arak tikus. Habislah malam ni tak makan saya pemirsa. Mempunyai haiwan yang direndam di dalamnya. Minuman arak ini dikatakan berasal dari Korea Selatan. Walaupun banyak yang berpendapat bahawa arak anak tikus ini dicipta oleh masyarakat Cina pada masa dahulu. Cara penghasilan minuman arak ini ialah dengan merendam anak tikus yang berusia 2 ke 3 hari di dalam arak beras selama 12 ke 14 bulan. Mengikut dari bacaan faktau, minuman arak ini didakwa mampu menyembuhkan pelbagai penyakit seperti selesema dan asma. Hai, dah tak ada kerja lain ke diorang ni? Pergi doktor pun boleh. 5. Serangga goreng. Walaupun Thailand terkenal dengan makanannya yang pelbagai kalau dan Thailand lazat, tak payah heran ya pemirsa. terdapat juga makanannya yang boleh memualkan ramai orang. Contohnya ialah serangga goreng. Selalunya ia dijual di tepi-tepi jalan cross dan kan, ia pemirsa? terdapat dalam pelbagai jenis. Belalang, lipas dan cengkerik antara serangga goreng yang paling sering dijumpai dan hampir ke semua peniaga tepi jalan menjualnya. Serangga goreng ini mempunyai tekstur yang rangup dan setiap peniaga menawarkan rasa iaitu perencah buatan sendiri atau homemade yang berbeza. Mengikut kajian, serangga goreng ini mempunyai banyak nutrisi dan tak ada khasiat. benda lain nak Namun bukan makan semua serangga boleh dimakan tau. Kejap pemirsa. Pemirsa, sorry sikit-sikit ya. Sorry banyak-banyak pun boleh. Kokros pemirsa, lipas. Saya nampak lipas je pun teputang panting saya lari. Ini dia makan apa rasa? Dah tak ada benda lain nak makan ke? Pemirsa masih sanggup nak tengok? Jom kita tengok lagi. Sabar. Harap-harap ni. Okey. 4. Buat Ulat mulung. Ulat sagu atau ulat mulung adalah antara makanan tradisional paling popular di Sarawak. Habislah kampung rumah suami saya ni. Pada negara Malaysia. Dalam video kali ini, ulat mulung ini tinggal di dalam batang pokok rumbia yang menjadi makanan iaitu sagu. Bagi ulat mulung ini, ia boleh dimakan secara mentah, digoreng, disalai atau sate. Ada juga di kalangan penggemar ulat ini memakannya secara hidup-hidup dan dicicah dengan garam atau sagu. Ulat mulung dikatakan mempunyai beberapa khasiat, termasuk dapat mengurangkan masalah kegemukan dan melebatkan rambut. 3. Saya tanya suami saya. Balut. Kot-kot dia ada makan. Balut merupakan hidangan yang berasaskan telur itik, tetapi ia bukanlah hidangan telur yang anda sangkakan. Balut adalah telur itik yang masih berisi embrio yang sudah hampir sempurna.
Tempoh pengeraman telur adalah di Pengsan, antara 14 pemirsa. ke 21 hari. Tempoh pengeraman adalah penting bagi memastikan embrio di dalam telur itu tidak mati. Kebiasaannya, hidangan ini dimakan bersama-sama dengan cili, garam Itu dia dan cuka makan mentah yang ke? dikisarkan bersama. Agak-agak, apalah rasa Entahlah, Pak balung tahu. dia? Saya tak tahu, Ada tak pernah siapa-siapa makan yang saya. pernah rasa tak? 2. Balung ayam. Jengger. Tak sangka, Orang terdapat Indonesia juga mereka panggil yang ni menggunakan jengger. jambul, balung, pial Ah, atau betul. jengger ayam ini untuk hidangan. Tapi rasanya tak pelik sebab hampir semua bahagian ayam memang digunakan ini oleh okey lah. manusia. Termasuklah tai ayam untuk baja. Siap ada nama bunga lagi. Tak banyak info yang fakta jumpa mengenai hidangan ini, melainkan ia sering digunakan untuk hidangan tradisional orang Perancis dan Itali. Selalunya, balung ayam ini digoreng dan dimakan begitu saja atau dijadikan hiasan dalam hidangan Sedap ke? tertentu. 1. Sebenarnya terdapat banyak lagi makanan yang amat jijik cukuplah. dan menyebalkan Ini yang ingin pun fakta dah masukkan. Tetapi nak fakta muntah. tak masukkan kerana ianya adalah teramat ekstrim, sensitif dan tidak sesuai untuk diceritakan. Namun dalam list nombor 1 ini boleh dikatakan sebagai ekstrim juga. Aku pula jantungan. Sannakji merupakan makanan yang berasal dari Korea Selatan dan Jepun. Ia merupakan hidangan sotong gurita yang dimakan secara hidup-hidup dan mentah. Ya, betul lah apa yang korang dengar. Hidup? Dimakan secara mentah-mentah dan Apa masih hidup. rasanya, pemirsa? Selalunya ia akan dimakan bersama bijan dan minyak bijan. Sotong gurita yang bersaiz besar akan dipotong dan disajikan serta merta, manakala sotong gurita yang kecil akan dimakan begitu saja tanpa dipotong. Wow. Tetapi setiap tahun terdapat banyak kes kematian disebabkan tercekik semasa memakan hidangan sannakji. Ini disebabkan tentakel sotong yang masih berfungsi melekat di ruang kerongkong dan menyebabkan kesukaran pernafasan. Dahlah pemirsa. Tak sanggup saya nak teruskan pemirsa. Agaknya dia orang ni yang makan mentah-mentah ni, gas dekat rumah habis kot, ikan. Sampai tak boleh digoreng, ikan. Macam sotong ni pemirsa, boleh masak dengan tepung, goreng tepung, ya kan. Cicah sedikit, serbuk kari ke, serbuk cili ke. Ai, padu sedapnya pemirsa. Ni makan mentah-mentah, tak pasal-pasal mati hang. Hai, aku tak habis fikir saya pemirsa, ada makanan macam ni. Lepas tu yang tadi dekat Sarawak tu pemirsa, kod-kod ada lah subscriber saya pemirsa saya yang berasal dari negeri Sarawak. Ada ke memang makanan ni? Ke orang Semenanjung ni ada juga makan makanan ulat apa tadi benda tu, saya pun tak ingat pemirsa. Kejap nanti saya tanya, sat saya tanya suami saya pemirsa, ada ke memang betul-betul makanan ni yang boleh menguruskan badan, dia kata pemirsa. Hidup-hidup makan pemirsa. Tak ada benda lain ke nak dimakan. Tapi itulah pemirsa, saya cakap tadi macam yang saya cakap awal-awal, mengikut lidah masing-masing pemirsa. Kalau dia orang suka, memanglah suka kan. Tapi bagi setengah orang yang tak suka terasa macam pelik. Macam saya tengok lipas yang dekat toilet tu dimakan, kau tak ada benda lain nak makan ke? Okeylah pemirsa, itu je lah. Kalau nak makan yang banyak stamina tu, makan ayam yang betul-betul makanan tu pun boleh buat stamina pemirsa. Ni tengok makan sotong gurita hidup-hidup tak pasal tercekik. Nikmatlah kau dekat sana kan. Okey, jadi pemirsa, saya tahu selera makan pemirsa mesti dah hilang kan. Sama pemirsa, saya pun rasa dah tak nak makan pemirsa. Jadi itu saja perkongsian saya di video kali ini pemirsa. Makanlah benda-benda yang memang sepatutnya yang dimakan ya pemirsa. Janganlah makan yang pelik-pelik pemirsa. Ya kan? Ada lagi banyak makanan yang sedap-sedap macam nasi lemak ya kan, nasi kerabu ya kan, roti canai ya kan, apa tu, roti banjir. Betul tak?
Ini makan yang macam tulip. Pas kau makan nih, apalah. Elok lagi makan ikan bilis kering-kering tuh. Jadi itu saja pemirsa. Telan ludah dulu pemirsa. Saya rasa nak muntah sebenarnya pemirsa, tapi takkan saya nak muntah dekat sini, betul tak? Nantilah dekat belakang saya muntah. Jadi kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Sokong saya dengan cara memberikan like, berkomentar yang memberi motivasi kepada semua orang yang menonton video saya, dan jangan lupa tekan butang subscribe dan bunyikan juga notification agar pemirsa tidak tertinggal video-video terbaru dari saya, Borunaga. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga, terima kasih, bye bye.